Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Nama saya Izzy Ismail. Berjumpa lagi kami dalam FB Live bersama kami. Nama saya Izzy Ismail. Bersama saya, isteri saya sebelah ni. Nama saya Nurul Zahira. Zak panggil saya Zaza, ataupun Jaja. Maaf hari ni kami lewat sikit dan hari ni tak ada poster apa dan kemungkinan hari ni punya sesi FB Live kali ni kita pendekkan sikit sebab topik hari ni sangat ringan sebenarnya. Bunyi macam berat tapi sebenarnya sangat mudah. Okey, sebelum kita mulakan, seperti biasa kami nak minta jasa baik tuan-puan untuk minta tolonglah kongsikan video kami ni supaya suara kami, apa yang cuba kami sampaikan ni dapat didengari lebih ramai lagi orang di luar sana, InsyaAllah. Okey, hari ini kita ingin berbicara pasal pelaburan di dalam public goal. Selama beberapa siri yang lepas, kami lebih tumpukan kepada pengetahuan asas tentang emas, tentang public goal dan juga simpanan. Hari ini kita cuba nak sentuh pasal pelaburan di dalam public goal. Nak sambung apa? Sebenarnya seperti yang kita semua sedia tahu, emas sebenarnya bukan satu aset yang bagus untuk pelaburan. Okey. Kita memang fokus kepada benda tu simpanan jangka masa panjang. Benda-benda biasa yang kami selalu sebut dia adalah medium yang terbaik untuk simpanan kalis inflasi. Dia punya harga akan naik dalam masa 10 tahun. Simpan, peram, lagi apa lagi yang kami selalu sebut. Dia adalah satu aset yang kita boleh yang boleh membantu kita mengelakkan kebocoran wang simpanan. Okey, ini banyak kali kami kena sentuh sebab orang tak faham, mungkin ada yang tak faham tentang kebocoran wang. Kita kiranya bila simpan dalam emas, kita lock dia, kita kunci dia dalam satu bentuk fizikal yang membuatkan kita sayang nak jual, kita malas nak jual, kita kena tunggu harga dia tinggi baru kita nak jual, kita peram dia 10 tahun. Jadi simpanan kita tu selamat daripada dibocorkan berbanding dengan kalau wang kertas. Okey, dia tak boleh digigit sikit-sikit pergi jual, tak boleh. Dia macam tu kan. Jadi dia selamat. Jadi kalau kita nak cakap berbicara pasal keuntungan, macam mana kita nak raih keuntungan di dalam penyimpanan atau pelaburan emas ni, sebenarnya dari segi itulah seperti apa yang Jaja cakap tadi, kita punya simpanan tu tak bocor, dalam jangka masa panjang kita berjaya simpan nilai di dalam emas. Itu sebenarnya keuntungan yang tersimpan di dalam emas yang sebenarnya. Tapi ada juga jenis orang dalam public goal ni yang ingin melabur, ingin mendapat keuntungan dalam masa yang singkat. Memang tidak dinafikan ada dua kategori kumpulan di dalam public goal ni. Satu adalah seorang penyimpan dan satu lagi adalah seorang pelabur. Seorang penyimpan ni dia lebih fokus kepada sebab kita selalu cerita pasal kita kena ada matlamat kan untuk kita buat simpanan di dalam emas ni. Jadi dia punya fokus adalah untuk menambah seberapa banyak gram emas yang boleh dalam tempoh yang singkat supaya dia dapat mencapai dia punya matlamat. Sebaliknya, sebagai seorang pelabur pula, diorang tak tengok pada berapa banyak gram emas yang tersimpan. Diorang lebih pandang kepada nilai ringgit yang diorang boleh peroleh daripada penjualan emas. Basic rules of thumb dia adalah kita beli emas pada harga yang murah, kita jual pada harga yang mahal. Buy low, sell high. So kalau penyimpan emas, Aziz cakap tadi, dua jenis, penyimpan dan pelabur. Untuk penyimpan emas, dia menggunakan strategi konsisten. Beli sikit-sikit setiap bulan 1 gram ke ataupun 10 gram ke. Jadi dia menggunakan strategi membeli emas secara konsisten. Okay? Tak kira lah harga tu tinggi ke, harga tu rendah ke, dia akan sentiasa membeli secara konsisten. Bila harga tu jatuh, harga tu rendah, bonus bagi mereka sebab mereka boleh beli emas yang mahal pada harga yang murah. Dia akan beli lebih, borong lah. So mindset seorang penyimpan adalah simpan dalam masa 5-10 tahun baru kita jual ataupun bila sampai pada matlamat dia baru mereka jual. Itu mindset seorang penyimpan. Jadi kebanyakan rakyat Malaysia sebenarnya kita adalah lebih pada penyimpan emas, bukan pelabur. Tetapi
Berbeza dengan pelabur, pelabur sebenarnya tak ramai yang berfikiran untuk melabur dalam emas ni, sebab mereka tahu kalau dia kena bekerja sikit lah, dia kena tengok graf, dia kena tengok analisis teknikal emas, benda-benda macam tu. Jadi untuk pelabur, mereka menggunakan strategi bukan membeli secara konsisten, tapi mereka membeli secara borong. Okey, bila sebut harga, bila membeli secara borong, kita sedang memperkatakan bukan 1 gram 1 bulan, bukan 10 gram, bukan 20 gram, paling minimum 250 gram ke atas. Baru mereka boleh nampak perbezaan harga mereka beli dengan mereka jual tu banyak beza untuk dapatkan keuntungan. Itu adalah mindset seorang pelabur. Okey, mereka membeli secara borong. Perbezaan tadi penyimpan secara konsisten, pelabur secara borong. Itu. Okey. Jadi selalunya pelabur ni mereka akan tengok benda-benda yang agak teknikal lah untuk mereka buat keputusan bila nak beli dan bila nak jual. Kami punya ilmu tentang pelaburan ni masih darjah 1 punya lah, tadika ilmu pasal pelaburan ni. Tapi kami fikirlah untuk membantu pelanggan-pelanggan kami yang berminat untuk melabur instead of menyimpan. Itu yang kami cakap tadi, kita kena define kita punya posisi di dalam penyimpanan atau pelaburan emas. Kita nak jadi penyimpan ataupun pelabur. Ada juga yang jadi dua-dua. Jadi kita letak dana ke sebelah sini untuk simpanan dan juga kita dana kita untuk melabur. Jadi kita kena define kita punya self dulu untuk mana kita nak pergi. Baik, ini adalah satu contoh kami nak tunjuk emas sebagai pelaburan. Okey, macam Jaja cakap tadi kan, kita sebabkan emasnya ada dia punya sifat semula jadi dia, susut nilai tu. Bila kita beli dan kita nak jual balik. Kenapa kita nak jual balik? Sebab kita nak raih keuntungan tu lah. Bila kita jual balik tu, dia akan ada susut nilai. Harga jual dan harga beli, selisih harga tu dipanggil susut nilai. Dan susut nilai ni dalam public gold dia ranging dalam 6 hingga 9%. 6% tu adalah lebih kepada gram yang besar. 1000 gram contohnya. 100 gram ke atas 6%. 100 gram ke atas susut nilai je 6%. Jadi yang kecil-kecil ni 1 gram, 5 gram, 10 gram ni lagi besarlah susut nilai dia. Jadi untuk kita attack pelaburan ni punya approach, kita go for bigger gram. Dalam contoh ni kita akan pergi, kalau untuk pelabur mereka akan itu kelebihan kalau buat pelaburan dengan public gold. Sebab satu, susut nilai yang rendah 6 ke 9%, lebih besar 1 gram ke atas 6% sahaja, maknanya nipis. Bila susut nilai kita nipis, maknanya kita akan cepat untuk dapatkan keuntungan. Satu lagi, kami memang asingkan kalau kami pun berminat untuk buat pelaburan. Jadi pelaburan kita asingkan kepada account gap JP. Satu lagi kita untuk yang simpan peram untuk 5-10 tahun kami simpan dalam bentuk fizikal. Salah satu sebab dia bila JP ni kita boleh buat online lah. Kita nak jual beli tu boleh buat online terus. Okey. Jadi untuk ni sebelum tu kami kena terangkan lah PG buy. PG buy adalah harga yang PG sell adalah harga yang kita beli. Maknanya public gold jual, PG sell kita harga yang kita beli. Okey, untuk PG buy adalah harga yang public gold beli daripada kita. Okey, jadi itulah yang dikatakan selisih harga, susut nilai tu, perbezaan harga antara PG sell dan PG buy. Okey, saya bagi contoh. Ini adalah harga, ini dalam tempoh 35 hari saja. Harga yang terendah waktu tahun lepas, bukan terendah, antara yang terendah hujung-hujung tahun tu, 1 Disember 2020, harga untuk 1000 gram RM253,025 PG sell. Kita kena ambil PG sell jadi lepas tu satu lagi bila kita beli katakanlah dalam bentuk fizikal bukan JP. Sebab tu saya cakap kalau nak buat pelaburan, kalau kita letak dalam JP pun bagus sebab kalau kita ada niat untuk jual beli cepat maknanya kita boleh jimat dekat RM250 tu gold premium tak payah bayar. Okey, sebab JP ni tak ada gold premium. Melainkan bila kita nak keluarkan fizikal baru kita bayar gold premium. Diingatkan sekali lagi, gold premium adalah kos logistik daripada HQ ke branch. Okey, kalau nak buat pelaburan, saya rasa gap adalah yang terbaik. Okey, kita jimat kos gold premium di situ. Tapi kita kan andai kata kalau kita punya pelabur tu adalah dia nakkan fizikal. Jadi saya tambahkan RM250 kat situ sebagai gold premium.
Jadi total untuk dia, jumlah untuk dia beli 1 Disember tu adalah RM253,275. Okey. Kita tengok dalam masa 35 hari kemudian, ini tempoh dalam sebulan saja, harga yang dia untuk dijual pada 5 Januari 2021, harga untuk 1000 gram RM256,107 untuk PG buy. Kita tengok PG buy sebab kita nak jual. Kena bagi apa yang Public Gold nak beli, buy. 256,107. Okey. Okey. Lepas tu, jadi keuntungan dalam masa 35 hari adalah RM256,107 yang kita jual tolak dengan RM253,275. Itu harga yang atas termasuk dengan gold premium, saya dah kira kat atas tu. Jadi untuk dalam tempoh 35 hari kita boleh dapat RM2,832. Okey, nampak macam sikit je. Tetapi untuk pelabur, mereka akan buat benda ni beberapa kali. Setiap kali harga tu naik turun dia akan bermain dekat situ. Okey. Yang itu kita akan bincangkan dekat graf yang seterusnya. Jadi untuk jadi pelabur ni, mereka akan buka graf analisis teknikal harga emas ni setiap hari to monitor pergerakan harga daripada atas ke bawah. Dia akan tengok benda tu supaya dia boleh tangkap bila yang dia patut beli harga waktu murah, supaya and then dia boleh tunggu bila nampak trend tu menaik, dia akan standby untuk dijual. Okay, ni akan Elzia kat situ. Okey. Baik, kami pun sebenarnya masih lagi dalam proses mendalami ilmu ni lah. Kami pergi kelas setiap minggu, setiap bulan. Sebulan dua kali. Tengok YouTube, baca Sebulan buku. 2 kali. Baca buku. Dalam proses mendalami ilmu ni lah. Kami sendiri posisi di dalam Public Gold ni lebih kepada menyimpan. Daripada bulan 10 kami asyik beli dan kumpul. Lebih kepada penyimpanan. Belum lagi cukup ilmu. Kami masih menimba ilmu untuk dapat buat keputusan yang tepat lah kalau nak buat pelaburan ni. Baik, ini adalah satu carta yang digunakan bila kita nak buat keputusan, kita nak menjual untuk meraih keuntungan. Dan macam Jaja cakap tadi, kita boleh tengok harga yang dijual, PG sell, PG buy tu, kita boleh nampak perubahan tu. Bila kita beli sebagai contoh, saya keluarkan 10,000, saya dapat 40 gram emas contohnya. Kemudian bila harga 40 gram emas ni naik, meningkat jadi 11,000, saya dah ada 1,000 keuntungan di situ, jual. Basic, kita tahu kita beli harga 10,000, sekarang jumlah gram emas ni dah jadi 11,000. Kita tak perlu apa-apa pengetahuan, kita rasa kita beli murah dan kita dapat kenaikan 1,000, jual, dapat untung 1,000. Basic, tak susah. Tapi untuk bila kita melabur dalam jumlah yang lebih besar, kita perlukan sedikit material lah, supporting data untuk kita buat keputusan yang lebih tepat. Bila yang sepatutnya kita jual, bila juga kita nak beli, kita kena tengok trend. Jadi ini adalah satu carta yang digunakan dalam analisis teknikal harga emas. MetaTrader 4. Ada guna satu software, MetaTrader 4 ni nama dia. Jadi kita boleh tengok trend. Kita tak boleh nak predict. Kita tak tahu apa bakal jadi. Jadi kita akan tengok trend yang the past history lah, kita tengok dia punya trend sebelum ni macam mana. Jadi kita cuba jangka macam mana pergerakan harga emas ni selepas ini. Jadi ini adalah sebagai contoh, ikut contoh Jaja cerita tadi tu kan, pada berapa bulan tadi? 1 Disember. 1 Disember tu dekat mana? 1 Disember kat sini. Dekat yang saya nak tunjuk pun tak nak berkesa. Macam nak berkesa tunjuk kat sini. Boleh nampak tak? Dekat carta yang atas sekali, dekat sebelah kanan di penghujung trend tu, warna kuning yang dua yang terakhir. Ada dua tanda kuning kat situ. Saya pada Disember 1 tadi. 1 Disember. 1 Disember tu 2006. berada dekat kuning yang kedua sebelum hujung tu. Kan kita nampak ada kenaikan sikit untuk that very short period. 1 bulan punya period, kita nampak dia ada kenaikan. Jadi carta ni digunakan, ada banyaklah dia punya indikator dia.
Kita boleh nampak trend tu, macam mana pergerakan dia. Jadi untuk that very short period, untuk sebulan tempoh tadi kita boleh nampak kenaikan harga emas di situ dengan menggunakan beberapa indikator di dalam chart ni. Jadi kita boleh membuat keputusan yang sedikit lebih tepat berbanding kalau kita just main hentam kromo tengok harga emas tadi tu kan. Jadi carta ni digunakan sebab dia ada banyak indikator dalam trend chart ni, kita boleh guna untuk kita buat keputusan yang lebih tepat. So jadi macam kita tengok graf ni kan dekat bawah tu, bawah tu dipanggil movement lah. Daripada situ pun kita boleh baca dia punya movement, momentum tu. Jadi daripada situ pun yang kuning adalah line dekat bawah sekali. Bila momentum tu cecah dekat bawah tu, below line dekat bawah tu, waktu tu pelabur akan mula borong emas kat situ. Lepas tu dia tunggu bila harga tu trend tu nampak macam menaik, dia dah standby untuk jual. Jadi benda tu sebenarnya memang dia akan buat beberapa kali. Kalau tengok graf tu kuning kan. Bila kuning dia beli, dia borong. Naik sikit dia jual. Lepas tu dia pusingkan balik modal dia tu. Bila turun sekali lagi kuning, dia beli, dia borong. Naik sikit lagi dia agak-agak dapat dia tu, dia jual. Jadi benda tu dia rolling, dia buat beberapa kali untuk dapatkan keuntungan yang maksimum yang boleh. Dia tak tunggu macam kita tunggu pram 5 tahun macam tu, tak. Dia akan main macam tu, dia akan buat macam tu. Macam trend sekarang, apa yang kami ikuti kelas ni sekarang adalah trend mendata sebenarnya, sebab adalah beberapa faktor yang menyebabkan dia menurun tapi dia mendata. Maknanya dia naik turun tapi dalam keadaan yang mendata. Dalam chart ni di hujung sekali tu adalah trend sekarang lah. Dia nampak dia di bawah kan, dia sedang harga di bawah, dia rendah. Tapi masih mendata. Dia masih mendata. Maknanya mendata bukannya maksudnya satu line macam hati tu, bukan. Maksudnya dia masih naik turun tapi dalam satu kawasan yang sama. Dalam satu kawasan yang sama. Jadi sekarang trend dia mendata tapi mencari hala tuju. Meaningnya dia ada kemungkinan dia boleh naik atas beberapa faktor, pasal US lah, pasal benda-benda macam tu akan mempengaruhi harga emas. Kemungkinan dia akan naik, kemungkinan dia akan turun. Tapi waktu macam ni, pelabur dia akan tengok bila ada je momentum dekat bawah tu yang warna kuning tu, dia turun je kat situ, dia akan borong. So minggu lepas, weekend yang lepas adalah waktu yang agak kita terlepas lah, bagi mereka yang terlepas. Harga waktu tu turun 240, waktu yang kuning yang terakhir tu, itu adalah waktu yang terbaik untuk pelabur emas borong waktu tu. Jadi bila dia tunggu dia naik sikit, dia nampak dah ada keuntungan, dia jual. Buat sementara ni diorang peram dulu lah benda tu sampai tengok keadaan. Sekarang di hujung sana kan, sekarang berada dalam harga rendah, jadi dia beli dalam kuantiti yang banyak, 1000 gram, 100 dan sebagainya. Peram, simpan dulu, tengoklah dulu pergerakan harga emas ni macam mana. Kemungkinan beberapa bulan nanti akan naik, kemudian dia akan jual. Jadi itulah pelabur ni, cerita dia tak pentingkan berapa banyak gram emas yang dia berada kat tangan dia sekarang. Dia cuma pentingkan keuntungan RM lah. Jadi dia akan melakukan perkara tu berulang-ulang kali. Jual, beli, jual dan beli. Dan ini adalah satu indikator chart untuk mereka buat analisis lah, supaya diorang boleh dapat buat keputusan tu lebih tepat. Ada banyak lagi cara sebenarnya. Kalau betul-betul minat, memang seronok bila kita tengok benda-benda macam ni. Okay, ini yang tadi kami bagi contoh tu hanya pada masa yang singkat, dalam masa 35 hari. Kalau tengok waktu COVID tengah peak tu, harga yang paling bawah, lepas tu dia jual pada harga yang paling atas, waktu tu memang keuntungan sangat banyak. Lebih-lebih lagi kalau kita beli pada harga pada berat yang lebih daripada 250 gram ke atas, memang akan nampak keuntungan yang sangat besar. Bila kita tengok daripada harga yang jatuh ke bawah, waktu COVID dia naik sampai RM304. Begitulah pelabur emas. Okay? Tapi kalau kata tu, jangan pening-pening. Kalau anda adalah seorang penyimpan, teruskan menyimpan seperti yang saya cakap tadi, menggunakan strategi yang pertama, simpan secara konsisten. Jangan pening kepala tengok graf macam ni, naik turun lagi, kita yang pening. Kalau anda seorang penyimpan, nasihat kami, jangan buka graf ni. Bila buka graf ni, kejap lagi, alah semalam beli harga macam ni, hari ni dah turun. Jangan tengok graf ni. Beli, lupakan. Bukan lupa simpan kat mana Lupakan maknanya terus jangan ingat lagi dah harga yang kita beli semalam. Sebab kalau macam tu, anda akan menangis setiap hari. Sebab memang dia akan naik turun macam orang gila. Okay? So kalau anda seorang penyimpan, please jangan tengok graf ni. Okay? Kalau anda seorang pelabur, nak tahu lebih ni, then you buka graf ni.
Okay. Okay. Itu sahaja untuk hari ini. Perkongsian kami hari ini. InsyaAllah tomorrow, esok hari kami akan berkongsi lebih ilmu emas dalam topik yang lain. InsyaAllah jumpa lagi esok hari di waktu yang sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bye.